Ustaz boleh Ustazah share sharing dan skrin tadi? semua. Okey, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, Ustaz, Allah. kita boleh mula ke? Boleh insyaAllah. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum kita mulakan majlis ini, mohon Ustaz untuk bukakan majlis kita dengan tasbih, dengan umur kitab. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat datang ke majlis Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran yang dihormati Al-Fadil Ustaz Rosdi Ramli yang akan memimpin bacaan surah Al-Mulk sebentar saja lagi, dan juga kuliah maghrib kita dengan pengisian tazkirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran sebentar saja lagi. Dan sebelum itu, seperti biasa, saya ingatkan jemaah berada dalam keadaan selesa dan berwuduk, dan juga mutekan mikrofon dan juga offkan kamera untuk kelancaran majlis ilmu kita nanti. Dan seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ilmu ini kepada Al-Fadhil Ustaz Rosdi Ramli. Dipersilakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih pada Puan siapa Zainul Ustaz. Saya Zainul Ustaz, moderator. Zainun. Yes. Zainun maksudnya perhiasan. Ya, betul. InsyaAllah. Jom kita sama-sama baca surah Al-Mulk. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا
وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berhimpun bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita baca insya-Allah akan datang pada hari kiamat nanti
untuk memberikan syafaat kepada kita bagi menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada syafaat yang terbesar adalah syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Kita dapat dua malam ni kan. Yang pertama, kita dapat bacaan Al-Quran, kemudian kita kalau boleh kita tadabbur sedikit ataupun kita ambil pengajaran sikit daripada surah Al-Mulk ni. Surah ini menceritakan tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit, penciptaan bumi. Kemudian Allah sebut amman hadzal ladzi, siapa yang memberikan rezeki kepada kamu, in amsaka rizqah, kalaulah Allah memegang ataupun Allah menghalang rezeki bagi kamu, Allah menghalang rezeki bagi kamu, disebut Allah maksud ballaju fi utui wa nufur, itu disebut tentang tu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri daripada kebenaran. Siapa yang memberikan rezeki pada kamu adalah Allah. Okey, itu sebut tentang tu. Kemudian Allah tanya afamay yamshi mukibban ala wajhihi. Dekat orang yang berjalan dengan menggunakan mukanya itu lebih diberi hidayah berbanding orang yang berjalan lurus atas jalan yang benar. Itu disebut tentang tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita bukan sekadar baca tapi kita dapat ambil sedikit pengajaran. Jom kita masuk tentang tajuk kita pada malam ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran melalui buku biografi agung Rasulullah SAW. InsyaAllah untuk pertemuan kita akan datang saya akan mulakan daripada bab yang pertama lah. Tapi ni masih lagi dalam bab pengenalan tentang buku ni, tentang buku biografi agung Rasulullah SAW. Saya tulis tahun 2012. Jadi sekarang tahun 2022 dah 10 tahun dah. 10 tahun lamanya dan alhamdulillah masih lagi mendapat tempat di hati pembaca kerana ialah yang kita bicarakan adalah baginda SAW, seorang manusia yang sangat agung, seorang manusia yang sangat mulia. Bila kita bicara tentang kemuliaan Nabi SAW, pasti kita tertarik dengan pengorbanan dilakukan oleh baginda SAW pada kita umatnya. Sebab itu kita dituntut setiap tahun berkorbanlah dengan menyembelih binatang korban. Alhamdulillah, saya rasa semua ada dalam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua menyertai korban, sama ada di Malaysia ataupun di Kemboja kan, ataupun di Kemboja ataupun dan seumpama insya-Allah. Okey, mudah-mudahan korban kita diterima oleh Allah SWT sebagai amal soleh insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom kita masuk, saya nak sharekan sikit skrin. Biasa je skrin ni sekadar untuk kita ayat apa yang kita nak bincang hari ni. Okey, ayat apa yang kita nak bincang hari ni? Hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup segala nabi. Sekarang ni kita lihat banyak sangat orang yang mengaku nabi selepas Nabi Muhammad. Okey. Kalau kita lihat pada ayat surah Al-Ahzab, okey, ayat 40, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ila akhir ayat. InsyaAllah. Makana Muhammadun. Apa maksud makana Muhammadun? Tidaklah Muhammad itu bapa ahadin, salah seorang mir rijalikum, dari laki-laki daripada kalangan kamu. Walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi ini, akan tetapi Muhammad ini adalah Rasul Allah, iaitu utusan Allah, kiriman Allah, Nabi Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi segala Nabi. Penutup bagi segala Nabi. Okay. Ayat ini membenarkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah penutup bagi segala Nabi. Bermaksud tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Okay. Bukan sekadar turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat-ayat sebelum ni kita bincang tentang Nabi Muhammad sebagai penutup bagi segala Nabi. Tapi saya ambil satulah, surah Al-Ahzab yang 40. Maka Muhammadun aba ahli min rijalikum. Nabi ni bukan salah seorang lelaki-lelaki daripada kalangan kamu. Untuk membuktikan bahawa Nabi adalah Rasul Allah dan penutup bagi segala Nabi, bukan sekadar turun ayat dalam surah Al-Ahzab ni, tetapi Allah wafatkan anak lelaki Nabi SAW dalam usia yang kecil. Inilah pengorbanan yang terpaksa dilalui oleh Nabi SAW. Dan inilah yang dilalui oleh baginda SAW untuk membuktikan bahawa
Nabi ini tidak ada warisnya. Dan kenabian ini bukan satu warisan. Ataupun kenabian ini bukanlah satu mesti turun kepada anak ataupun cucunya, tak. Kalau kita lihat Nabi-Nabi sebelum ni kan, macam Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman, ayah dia Nabi, iaitu Nabi Daud AS. Kemudian siapa? Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Dia adalah anak kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf dan Nabi Bunyamin. Nabi Bunyamin. Mungkin Nabi Bunyamin jarang kita dengar namanya kan. Tapi Nabi Bunyamin adik-adik dengan Nabi Yusuf yang baik. Yang tidak bersekongkol dengan abang-abang dia kan. Itu Nabi Bunyamin. Okay. Dia adalah anak Nabi Yaqub AS. Dia anak Nabi Yaqub AS. Tetapi Nabi Muhammad SAW, untuk membenarkan bahawa Nabi ini bukan bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu, Allah wafatkan anak lelaki Nabi SAW dalam usia yang kecil. Kalau kita lihat Nabi SAW sehingga dilaqabkan ataupun disandarkan nama Nabi dengan gelaran Abu Qasim. Abu Qasim adalah bapa kepada Qasim, iaitu anak Nabi yang pertama. Anak Nabi yang pertama namanya Al-Qasim. Jadi Nabi dilaqabkan ataupun digelarkan sebagai Abu Qasim. Abu Qasim. Okay. Waktu zaman Nabi SAW hidup, gelaran Abu Qasim tidak dibenarkan kepada siapa menggunakan, melainkan Nabi SAW. Dan Nabi wafat, barulah boleh digunakan oleh umat Nabi SAW nama Abu Qasim itu. Nama Abu Qasim. Okay. Al-Qasim, Allah wafatkan dia masih lagi menyusu dengan Khadijah. Ada riwayat kata umurnya 17 bulan. 17 bulan, lagi sebulan, setahun setengah. Anak setahun setengah, Allah pula anak yang pertama pula tu, kita bayangkan. Anak kita yang pertama, insya-Allah. Tu anak kemudian anak yang comel, anak yang kalau kita agah dia kadang-kadang cak itu kan, dia akan ketawa terbahak-bahak, kemudian kita rangkul dia, kemudian kita peluk dia, kita cium bau dia, masya-Allah wangi. Kita kata bau syurga, bau syurga. Anak setahun setengah lebih kurang macam tu. Tapi untuk membenarkan ayat ini dan membenarkan bahawa Nabi SAW bukanlah bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu, Al-Qasim Allah wafatkan dalam usia kecil. Malam itu Khadijah merintih pada Nabi SAW. Dia bukan tak reda, merintih. Dia kata, ya Rasul, dia kata, wahai suamiku, dia kata, sebelum itu belum lagi dilantik sebagai Rasul. Yang dilantik sebagai Rasul anak lelaki Nabi yang kedua, namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebab itu digelarkan sebagai At-Tahir, kerana dia lahir selepas kenabian Nabi Muhammad SAW kan. Okay. Al-Qasim belum lagi Nabi dilantik sebagai Rasul. Tapi Nabi SAW telah disediakan oleh Allah untuk menjadi Rasul, untuk menjadi Nabi. So awalnya lagi, sebelum Nabi diciptakan lagi, dah disediakan oleh Allah SWT untuk jadi Nabi. Telah ditakdirkan oleh Allah untuk jadi Nabi. Itu disebut tentang tu kan. Bila Al-Qasim meninggal, Khadijah, ialah kita tahu ibu yang sedang menyusukan anak dia. Kan? Kalau tak ada anak yang menghisap susu ibunya, kadang-kadang susu itu boleh keluar sendiri. Kan? Keluar sendiri. Kemudian Allah SWT mungkin malam payudara Khadijah ni macam tak selesa kan, sebab ialah penuh dengan susu, tak ada siapa yang nak menghisapnya, anaknya tak ada yang nak meminum susu Khadijah. Sebab itu dia merintih pada Nabi SAW. Dia kata, wahai suamiku, dia kata, terkilannya aku, kenapalah Allah ambil anak kita Al-Qasim sedang dia menyusu dengan aku. Yang aku bimbangkan, siapa yang nak menyambung susunya selepas ini? Siapa yang nak menyambung susunya di syurga? Lalu kata Nabi SAW, wa Khadijah, maukah kamu aku berdoa pada Allah untuk Allah membuka hijab matamu? Walaupun Islam belum lagi diberikan kepada Nabi SAW, belum diwahyukan kepada Nabi, tapi Nabi dan Khadijah dan keturunan Nabi SAW beragama Hanif. Beragama Hanif. Okay, kita bincang nanti insyaAllah. Beragama Hanif. Hanifah Muslimah, kata Allah SWT. Agama Hanif tu adalah agama Islam, agama Nabi Ibrahim AS. Sebab itu dia tidak menyembah berhala. Okay, tidak menyembah berhala. Kemudian dia memuliakan Kaabah, memuliakan Masjidil Haram, kemudian melaksanakan ibadah haji. Okay, sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam. Okay, tapi agama Hanif tu agama Islam sebenarnya. Hanifah Muslimah wa ma ana minal musyrikin.
agama Hanif tu agama Islam. Itu disebut tentang tu. Jadi dia kata, maukah kamu aku berdoa pada Allah untuk Allah bukakan hijab mata kamu bahawa anak kita Al-Qasim sedang disusukan oleh bidadari dalam syurga. Bila Khadijah mendengar suaminya berkata sedemikian, kata Khadijah, tak apalah, kalau gitu tenanglah hati aku. Ya, tenanglah hati aku, yang kurisaukan siapa yang nak menyambung susu di syurga. Rupanya bidadari yang menyambung susu Al-Qasim anak Nabi SAW dalam syurga. Yang nak dalam syurga. Itulah. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Nabi SAW ada anak lagi seorang laki-laki namanya Abdullah. Anak laki daripada Sayyidatina Khadijah. Dua orang je anak lelaki daripada Sayyidatina Khadijah. Yang lain perempuan. Itu Ruqayyah, kemudian Ummu Kalsum, kan? Fatimah. Itu semua anak Nabi SAW daripada Khadijah yang perempuan. Lelaki dua je. Iaitu Al-Qasim dan Abdullah. Bila Abdullah dia ialah lahir, juga Allah wafatkan Ibrahim. Allah wafatkan Abdullah dalam usia yang kecil. Ada riwayat kata setahun setengah tepat, iaitu 18 bulan. Lebih kurang dengan umur abang dia. Lebih sebulan je. Ya. Bila Abdullah juga wafat, ya, Nabi SAW dah tak ada anak laki-laki dah. Tak ada anak laki-laki. Waktu Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi diberikan hamba oleh Raja Muqawqis ketika itu, waktu Nabi berdakwah untuk ajak Raja Muqawqis masuk Islam, tapi Raja Muqawqis tidak terima dakwah tersebut, tapi sebagai balasan kepada dakwah ataupun surat Nabi SAW, diberikan Nabi dua orang hamba dan sepasang kasut berwarna hitam. Disebut dalam riwayat. Hamba tersebut namanya Shirin Al-Qibtiyah, adik kepada Maria Al-Qibtiyah. Nabi ambil Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Shirin Al-Qibtiyah Nabi berikan kepada sahabat namanya Hasan bin Thabit, penyair Nabi SAW, kan. Okay, zaman Nabi SAW belum turun syariat tentang penghapusan hamba lagi. Ya. Selepas itu barulah sistem perhambaan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikut syariat dulu, bila kita memiliki seorang hamba perempuan, tak perlu ada ijab kabul. Kita hanya berikan mahar saja. Berikan mahar saja. Terus kita boleh gauli sebagai seorang isteri. Jadi kalau kita bicara tentang Maria Al-Qibtiyah adalah hamba Nabi SAW, tapi dia adalah isteri Nabi SAW. Dan dia memberikan Nabi zuriat. Satu je zuriat, iaitu Ibrahim bin Muhammad. Yang namanya Ibrahim bin Muhammad. Dalam riwayat, Ibrahim bin Muhammad ni umurnya panjang sikit. Ada kata lepas tempoh penyusuan. Ada kata tempohnya umurnya 2 tahun. 2 tahun. Ada kata 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Okey. Allah wafatkan juga Ibrahim. Walaupun dalam usia 2 tahun, 2 tahun setengah macam tu, 2 tahun. Ya Allah, 2 tahun setengah ni seronok orang tengah main dengan anak-anak itu. Kalau main dengan cucu pun best juga 2 tahun setengah ni. Balik kampung je raya, Atok, dah berlari dah daripada kereta, dah jerit dah, Atok, nenek, Tok Wan, kan. Umur 2 tahun dah. Lari-lari jatuh. Kita pun peluk dan cium. Macam itulah Nabi SAW. Balik daripada berdakwah, Nabi didustai oleh orang-orang kafir, kan. Nabi dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, kan, umpama di Madinah. Okay. Nabi balik rumah, ada yang menyambutnya, iaitu Ibrahim. Seronok Nabi SAW. Abi, balik Abi, kan. Sambut Nabi di pintu. Perasaan Nabi yang tadi kecewa dengan perangai orang-orang kafir, perangai orang-orang Yahudi, kan. Hilang semuanya. Hilang masalah Nabi SAW bila berhadapan dengan anak lelaki. Anak lelaki. Yang comel, yang kecil, kan. Yang comel, yang kecil. Nabi seronok, tapi untuk membenarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Maka Muhammadun aba ahdi min rijalikum." Nabi Muhammad bukanlah salah seorang bapa, salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu. Allah wafatkan juga Ibrahim dalam usia yang kecil. Menangis Nabi SAW. Berlinangan air mata Nabi SAW. Bila Ibrahim wafat dalam usia yang kecil. Semata-mata untuk membenarkan ayat ni. Semata-mata untuk membuktikan bahawa Nabi adalah Nabi penutup. Tidak ada yang akan mewarisi kenabian Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada orang yang, tidak akan ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW.
Takkan mungkin anak perempuan jadi Nabi kan? Sebab Nabi ni mesti di kalangan lelaki. Sebab itu anak perempuan Nabi SAW dibiarkan membesar. Bukan dibiarkan, dihidupkan oleh Allah SWT membesar dan berkahwin dan punya anak. Sebagai contoh Ruqayyah yang dikahwinkan dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Bila Ruqayyah jatuh sakit dan meninggal dunia, Nabi SAW kahwinkan pula dengan adiknya namanya Ummu Kalthum. Okay. Kemudian Fatimah berkahwin dengan Saidina Ali. Fatimah berkahwin dengan Saidina Ali. Ya, anak perempuan Nabi SAW membesar, tetapi anak lelaki Nabi SAW Allah wafatkan dalam usia yang kecil. Okay. Bila anak lelaki ketiga-tiganya wafat, sebab itu kalau kita rujuk dalam surah Allahumma salli ala surah Al-Kawthar, inna a'tainaka Al-Kawthar. Yang ayat akhir tu selepas fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dalam riwayat asbabun nuzulnya inna syani'aka huwal abtar ni adalah bila Nabi SAW kematian Ibrahim, kematian Ibrahim. Nabi SAW diejek oleh orang-orang kafir ketika itu. Diejek oleh orang-orang kafir dengan panggilan abtar. Apa maksud abtar? Abtar ni adalah lelaki yang bernasib malang kerana terputus keturunannya. Lelaki yang bernasib malang kerana terputus keturunannya. Maksudnya sebelum ni dia ada anak lelaki tapi anak lelakinya semua habis meninggal dunia. Habis meninggal dunia. Jadi orang ejek Nabi SAW dengan abtar, lelaki malang, lelaki yang terputus keturunannya. Lalu Allah balas, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang bernasib malang adalah mereka, wahai Muhammad, yang mengejek engkau, iaitu mereka terputus kasih sayangnya daripada aku, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih dahsyat lagi daripada terputusnya keturunan. Terputusnya kasih sayang daripada Allah lagilah. Bermaksud tempatnya dalam neraka Allah sebab Allah dah tak sayang dia. Allah tak nak pandang dia. Allah tak nak pandang dia. Okey. Itu disebut tentang pengorbanan yang dilalui oleh Nabi SAW. Kita tak sesuai dengan perkataan terpaksa sebab Nabi redha orangnya, bukan terpaksa. Itu sebut tentang tu. Nak membuktikan bahawa Nabi Muhammad ni bukan bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu, tetapi Nabi ini adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wa khataman nabiyyin bermaksud dan tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba pada zaman kita pula, ada orang mengaku jadi Nabi, ada orang mengaku jadi Rasul, ada orang mengaku jadi Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan jauh daripada keturunan kita. Sebab itu Alhamdulillah semua kakak-kakak abang-abang yang ada dalam SPAQ ni, mudah-mudahan Al-Quran melindungi kita semua. Al-Quran melindungi kita dan Al-Quran mampu menjadi petunjuk, menjadi lampu yang menyinari perjalanan hidup kita sampai ke akhirnya insya-Allah. Jadi insya-Allah cukup sekadar itu saya rasa untuk pertemuan kita pada malam ni. Nanti kita sambung lagi ayat ni, ada kisah tentang anak angkat Nabi SAW yang namanya Zaid bin Harithah. Juga dalam surah Al-Ahzab ayat 4, ayat 5 dan ayat 37. Itu maksudnya kita akan bicara tentang Zaid bin Harithah juga. Allah perintahkan untuk kembalikan namanya yang dibinkan kepada bin Nabi SAW, Zaid bin Muhammad. Sebab panggilan orang-orang kafir dikata bila anak angkat ni dibinkan dengan ni. Jadi dipanggil Zaid bin Harithah dengan Zaid bin Muhammad. Lalu Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, Allah suruh kembalikan nama kepada ayah kandungnya, iaitu Zaid bin Harithah. Ada kisah juga, ada kaitan dengan ayat kita bicara tentang ni. Jadi cukup sekadar itu untuk malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Al-Fadhil Ustaz Rosdi Ramli atas kesudian memimpin bacaan dan ringkasan tadabbur surah Al-Mulk itu tadi, dan juga kuliah maghrib kita dalam bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup sekalian nabi. Dan ucapan terima kasih kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir majlis ilmu ini, dan teruskanlah berada dalam majlis ilmu
dan dengan pengisian program yang disediakan oleh pihak Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, saya mewakili pihak pengurusan memohon maaf jika ada sebarang kesilapan atau salah bicara dari saya dalam mengendalikan majlis ilmu selama berada dalam siaran program hari ini. Dan bagi menangguhkan majlis, dipersilakan Ustaz untuk menutupnya dengan doa, tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.